Baik, Alhamdulillah sudah kembali kita bersama lagi dan sesuai rasanya kita berada di hari Khamis ini, kita bawakan di Rompai Pagi ini segmen Tazkirah. Dan kali ini memperkatakan mengenai dengan betapa kepentingan masa ya. Kita fokus kepada masa dan hargai masa bersama keluarga. Itu dia topik yang akan kita bawakan. Dan narasumber kita pada pagi ini, kita jemput ke Studio Rompai Pagi iaitu bersama dengan Yang Mulia Ustaz Pengarah Haji Ridwan bin Pengarah Haji Badarudin, merupakan seorang penceramah dan juga penolong pegawai agama dari Pusat Dakwah Islamia, dan beliau sekarang bersama kita di Studio Rompai Pagi pada saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita sehat. Alhamdulillah, kami Syukur, juga sehat. Alhamdulillah. Syukur, Sehat syukur. dan insya-Allah dapat menghargai masa dengan Ya, sebaiknya. Seperti topik kita ni pada pagi ini Ustaz mengenai dengan hargai masa bersama keluarga. Jadi sebagai mukadimah, dipersilakan. Terima kasih Is dan juga Hani. Ya. Masih pasal baru pertama kali. Ya. Rakan penyiar baru. Ya. Jadi alhamdulillah dan syukur tadi berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dapatlah kita bertemu dengan Is dan juga Hania dan juga serta penonton dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita ni pada hari ini itu berkenaan dengan masa, menghargai masa dengan keluarga, dan kebetulan pada ketika ini waktu percutian. Betul. Jadi amat sesuailah katanya meluangkan masa dengan keluarga dan juga dengan anak-anak dan juga adik-beradik semua tu. Setelah tani sebelum ini kita ni banyak meluangkan masa dengan pekerjaan, dengan perniagaan, dengan kesibukan kerja apa semua itu, dan kanak-kanak pun dengan kesibukannya belajar itu. Jadi inilah lebih sesuai sebenarnya pada waktu ini kita ni meluangkan masa bersama-sama keluarga, dan juga ada mungkin sudah ketika ini ada yang sudah berada di luar negeri untuk meluangkan masa dengan ahli keluarga itu memang sesuai lah pada ketika ini. Tetapi timbul juga persoalan lah, adakah masa-masa yang terluang ini, macam contoh masa bulan 12 ya, adakah ini sajakah yang masa yang sesuai sebenarnya untuk kita ni meluangkan masa kita ni dengan keluarga? Tapi sebenarnya Allah kurniakan arah kita ini setiap sehari itu ada 24 jam. Yeah. Ni dah kira bulan 12 ke bulan 1 kah, bulan 2 kah, ia tetap ada. Ia tetap 24 jam, dah berlebih, dah berkurang 24 jam. Tetapi adakah 24 jam itu cukup untuk kita ni, ataupun kita ni sengaja untuk tidak mencukupi waktu yang ada? Betul. Kadang-kadang banyak alasan-alasan, kadang-kadang tidak ada masa. Kalau kanak-kanak belajar itu sudah ditentukan waktunya, tetapi ada kadang-kadang ada sempat untuk mengulang pelajaran itu. Adakah disebabkan dah cukup masa? Betul. Begitulah juga kita ni dalam tani waktu bekerja, ataupun kadang-kadang diarahkan sesuatu pekerjaan, ataupun disuruh sesuatu pekerjaan yang perlu kita ni lakukan, yang kadang-kadang kita ni alasankan tidak ada masa. Betul. Padahal masa itu tidak ada berkurang dan tidak ada berlebih. Ia tetap Allah tentukan 24 jam sehari semalam. Tetapi alasan-alasan itu ada kedengaran. Jadi berbalik kepada tajuk kita ni tu, cara tani. Bagaimana cara tani meluangkan masa dengan keluarga ni? Pertama sekali dengan kalau masa yang adalah, kalau waktu cuti kah hendak cuti, yang lebih sesuainya adalah ketika kita ni berada di rumah selepas waktu maghrib dan isya tu, dan kadang semua sudah berkumpul di rumah. Jadi di sanalah kita ni kadang-kadang melihatkan kita ni sebagai ketua keluarga kalau laki-laki lah, melihatkan meluangkan masa kita ni dengan ahli keluarga kita ni dengan cara bersembahyang jemaah. Berjemaah, betul. Maghrib sudah tu dengan jemaah
meluangkan masa dengan membaca Al-Quran maghrib ke isya itu, Ya. dengan baca surah Yasin ke, dengan berzikir ke, itu semua itu ada masanya untuk kita ni perlu luangkan supaya masa yang ada dengan bersama keluarga itu ada kualitinya. Ya. Jadi kita ni dah melihat masa itu dari segi kuantitinya, Betul. dari segi kuantitinya. Jadi kita ni melihat Ya. melihat masa itu adalah dari segi kualiti itu. Jadi walaupun dia sedikit, tetapi kita ni ada masa untuk bersama-sama keluarga itu lebih baik. Betul. Daripada kita ni ada banyak waktu pun, kadang-kadang tadi dalam waktu kita ni bersama-sama pun, kita ni dengan alam kita ni lain. Betul. Aktiviti kita ni yang lain ya. Sudah tu anak-anak kita ni pun dengan alam yang lain. Betul. Ia ada jasadnya ada bersama-sama kita ni. Contoh macam dia. Kita ni dengan dengan kita ni punya aktiviti kita ni juga. Anak-anak kita ni dengan mobilnya juga. Alam maya. Dengan alam mayanya juga. Jadi jasadnya ada, tetapi kita ni melihat kehadiran rohnya tu tidak ada. Jadi di sana kita melihat ada kualiti dalam kita ni menghargai masa dengan bersama keluarga tadi itu. Jadi kalau kita ni melihat juga lagi dalam kita ni meluangkan masa ni, dalam kita ni membawakan anak itu keluar daripada rumah, maksudnya beriadah ke apa tu. Itu kerana waktu yang sesuai untuk kita ni meluangkan masa dengan anak-anak kita ni. Kerana kalau dalam beriadah jaranglah sekali kita ni kan bawa mobile, tetapi fokus kita ni untuk beriadah saja. Contoh macam berjoging kah, walkathon kah, sudah tu berbasikal kah. Mungkin saja tidak ada masa untuk kita ni meluangkan masa dengan mobile kita ni. Jadi itulah kita ni ambil dalam kita ni beriadah tu tadi, bercerita-ceritalah, bertanya soalan kah kepada anak tanya ataupun ibu bapa kita ni ketika kita ni berjalan-jalan di koridor kah di mana-mana. Yang penting ia sesuai, ia berkualiti, ia tidak ada gangguan waktu kita ni membuat aktiviti-aktiviti tersebut. Ya, betul sekali. Okay. Jadi Yang Mulia Ustaz, jika kita renung kembali, kita ni ambil iktibar ataupun pengajaran dengan apa yang telah berlaku 2 atau 3 tahun kebelakangan ini kita pernah menghadapi saat-saat sukar untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Apatah lagi ada pernah kita ni saatnya pada kita ni masih pandemik dahulu dan juga Yang Mulia Ustaz kita ni dilarang untuk berkunjung mengaga perlindungan misalnya, contohnya. Betul. Jadi indongkan menuju anak pun payah. Jadi baru kita ni dapat merasakan betapa masa tu berharga sebetulnya. Masa untuk kita ni bersama dengan keluarga sebetulnya, memanfaatkan waktu anak, kan berjumpa indong itu macam sedih rasanya dah dapat berjumpa dengan diorang. Tetapi Allah itu maha bijaksana. Dengan apa yang telah diberikannya pada kita ini merupakan satu macam diberikannya pengajaran, pendidikan dan juga iktibar. Pandangan Yang Mulia Ustaz sendiri. Saya ingin berkongsi belum lama lah, minggu lepas. Saya dan ahli keluarga berkunjung ke Kuala Lawas. Jadi di sana adalah ada keluarga. Itu adik-beradik bapa di sana. Jadi tadi melihat di sana. Kan lama dah berjumpa Ustaz? 3 tahun. 3 tahun. Dah berjumpa walaupun hampir. Tetapi kita ni tidak dibenarkan untuk merentas sempadan apa tu semua tu. Jadi masa yang kata ni kadang dah ada masa tu kan. Jadi kita ni melihat keceriaan di antara bapa kita ni dengan adik-beradik bapa kita ni. Dan juga Indong Petuan dan isterinya dengan mama kita ni. Jadi kita ni melihat dengan lawatan yang sehari itu rasa dah cukup. Sudah pagi berjumpa, dah tu petang tu berjumpa lagi, esoknya berjumpa lagi. Macam yang kata ni tidak akan habis cerita habis dia tu. Atau tengahnya rindulah apa patah tadi dah berjumpa. Dan ada yang keluarga kita ni dah berjumpa tu pun sudah meninggalkan kita terlebih awal. Betul. Kadang dah sempat. Selama 2 atau 3 tahun itu. Kadang-kadang tadi pun waktu pandemik kita tadi pun dapat ke luar negeri untuk melawat bis dia, untuk kan menziarahi waktu ia meninggal itu. Jadi semua itu membagikan satu kesan lah. Sudah kita ni berjumpa tu dia rasa ya Allah. Tani pun sebagai anak ni pun melihat rasa yang kata ni sedihlah juga melihat Indong Petuan sudah lama dah berjumpa dan anak-anaknya sendiri sudah banyak yang bertugas di luar negeri. Betul lagi. Lagi satu kesunyian yang ada hanya
anaknya yang tua saja yang berada di samping rumahnya tu. Jadi dia tangannya mendangai dengan cucunya untuk menjaga mereka, menjaganya mereka. Dan kebanyakannya anak-anak sudah berada di luar negara. Jadi itulah kita melihat kedatangan kami itu memberikan satu macam keceriaan. Ya sedih tadi kita ni menceriakan, kata ni bawalah makan sama-sama apa semua tu. Jadi itu saya berkualiti lah. Kata ni ada menghargai masa dengan keluarga tu. Jadi itulah kadang-kadang kata ni melihat rahmat Allah tu, Allah menarik segala penyakit apa tu, menyuruh kita ni semula kembali seperti normal, berjumpa dengan keluarga kita ni tu. Syukur alhamdulillah. Kadang-kadang apabila kita ni diuji dengan jarak, atutah yang membuatkan kita ni lebih menghargai seseorang atau dengan hubungan itu. Bagaimana pula dengan hargai masa bersama keluarga ini dari sisi Al-Quran dan Al-Hadis, Ustaz? Okey, tadi melihat mengapa perlu kita ni meluangkan masa ni dengan keluarga kita ni. Tadi melihat juga tadi sebagai contoh tadi, kalau kita ni ada masa kata ni masa yang berkongsi dengan keluarga tu, ia boleh memperkuat hubungan kita ni antara keluarga kita ni. Berbanding dengan kita ni yang jarang-jarang berjumpa. Kadang-kadang setahun sekali pun pernah, kadang-kadang waktu hari raya saya berjumpa. Lain daripada kita ni yang selalu berjumpa. Kalau selalu berjumpa tu, artinya kalau sudah adik-beradik, ia semakin rapat. Kalau sudah saudara yang jauh, kalau sudah selalu berjumpa, akan menjadi dekat. Jadi kalau sudah menjadi dekat, jadi kalau katanya itu sebagai adik-beradik, apapun perbalahan ataupun persengketaan kata ni akan menjadi kata ni ialah kata ni macam adik-beradik. Kalau dengan keluarga yang jauh, ialah kata ni macam adik-beradik, yang tak lagi bermarung-marungan katanya, contohnya lah. Jadi ada masa yang sudah kata ni lalui dulu tu, yang kata ni gembira, kata ni sama-sama sedih juga sama-sama, sudah tu atau melahirkan satu rasa boleh memperkuatkan kata ni hubungan antara keluarga kita ni tu sudah kata ni terlalu rapat itu. Jadi itu perlulah meluangkan masa itu. Dan seterusnya ialah kata ni belajarlah kemahiran keibuapan dengan lebih efektif. Jadi kalau kita ni melihat dari sudut anak dan bapa, anak ini ia akan melihat ibu bapanya, apa yang dilakukan ibu bapanya, apa yang dilihatkan arah bis dia tu, adakah berbentuk kebaikan ataupun tidak. Jadi katanya itu banyak dengan anak-anak itu di rumah, setentunya kita ni menjadi contoh kepada anak-anak kita ni. Jadi itulah masa yang sesuai untuk kita ni melihatkan contoh kepada anak-anak kita ni. Kita ni tu seorang rajin ke, seorang yang banyak tidur ke, seorang yang suka menyuci kereta ke, apa semua tu, ya kan dilihat di sana tu. Jadi kalau masa tu sesuai untuk anak-anak melihat kita ni tu, jadi anak-anak akan berfikir, oh rajin jawapannya. Bukan satu, bukan dua kereta disucinya, 3 dan 4. Jadi itu melihatkan, mencontohi kata ni, jadi rajin. Jadi anak-anak pun akan terfikir, ndakan aku undang-undangan ni, aku ni sebesar sudah. Ndakan dalam rumah pun bapa dan mama juga. Jadi kita ni sebagai anak ikutlah jua. Jadi ada apa ni kesan baiklah kepada kita ni untuk meluangkan masa. Dan seterusnya masalah kalau aku anak akan bilang kurang jika banyak luangkan masa dengan bersama keluarga. Betul. Kalau anak-anak itu sering rapat dengan kita ni, jadi anak itu akan ada mula respectnya katanya, hormat arah kita ni, dan juga ia akan memikirkan dan melihat kepayahan dan juga kesenangan ibu bapanya, kerana ia rapat, ia sentiasa dengan ibu bapanya. Ia akan melihat kalau seorang yang dalam kesusahan, anak-anak akan mengerti. Contoh, ia bukanlah orang yang beradab, tetapi itulah kadang-kadang yang melihat hari-hari tanya ini makan nasi dan telur saja. Jadi anak-anak kan perlu memikirkan, karena melihat keadaan ibu bapanya yang tidak berkemampuan itu. Jadi menjadi contohlah kita ni melihat, aku dah boleh minta apa-apa, aku dah boleh minta ayam goreng ke apa semua itu, karena ibu bapaku tidak mampu untuk mengadakan sesuatu yang aku mahukan. Jadi banyak lagi lah sebenarnya rasa kita ni
kepentingan kita ni berikan masa dalam berkeluarga ni, meluangkan masa tentang dengan keluarga tadi itu. Ya. Baik, Yang Mulia Ustaz ya. Jika kita amat-amati lagi betapa pentingnya masa ini sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ada menyebut di dalam Al-Quran. Mungkin Yang Mulia Ustaz ingin mengongsikan bersama mengenai dengan betapa pentingnya masa ini. Betul. Itu bagus soalan itu. Kalau kita ni melihat tentang masa ni, Allah bersumpah ada beberapa tempat dalam Al-Quran dengan masa. Pertama sekali Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Fajr yang berbunyi wal fajr, demi waktu fajar. Jadi Allah bersumpah demi waktu fajar. Dan di dalam surah yang lain, dalam surah Ad-Duha, tadi sebut selalu tu wad-duha tu. Allah sebut dalam surah Ad-Duha ayat pertama wad-duha, demi waktu duha. Okey. Dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain Allah sebut lagi, ini tadi sebut selalunya ayat ini pendek saja, iaitu dalam surah Al-Asr itu berbunyi ayat pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr, demi masa. Jadi artinya Allah sudah bersumpah dengan masa itu, artinya kita ni melihat masa itu amat penting. Kita ni perlu kita ni jaga. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Lail berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal laili idza yaghsha, dengan demi waktu malam. Artinya Allah memberikan kepentingan, berikan manusia itu penerangan bahawa masa itu amat penting. Waktu subuh, waktu fajar, kita ni akan bangun untuk melaksanakan bangun waktu subuh. Jangan selepas waktu subuh baru bangun. Artinya bangun waktu fajar, sebelum waktu fajar sebelum itu dan laksanakan waktu fajar. Dan duha, ada tambahan lagi. Artinya kalau tadi sembahyang fajar sudah, tadi sembahyang selepas itu, selepas waktu subuh akan ada sembahyang duha, sembahyang sunat. Walaupun yang sembahyang sunat tetapi banyak kelebihan, sekalipun 2 rakaat. Artinya ada kelebihan. Yang ketiga sembahyang asar, wal asr. Dan yang keempat adalah waktu malam. Artinya waktu malam itu, demi waktu malam itu, artinya malam itulah untuk kita ni berehat. Jangankan lawan-lawan untuk kan kita ni berjaga apa sembahyang itu. Jadi kalau malam itu adalah untuk kita ni berehat waktu malam. Jadi terkeduhunglah kita ni melihat sinari waktu bercerita pasal masa ni. Jadi alhamdulillah pada tahun ini seperti biasanya Pusat Dakwah Islamiah ada mengeluarkan kalendar seperti biasanya setiap tahun, kalendar takwim hijrah untuk bagi tahun 2023, tahun depan ya. Jadinya di antara pengisian takwim ini yang hebatnya lah, alhamdulillah, takwim ini sebenarnya satu perkara yang amat signifikan dengan merupakan satu keperluan masyarakat dan umat Islam khususnya di negara ini, kerana dalamnya mengandungi pelbagai info antaranya waktu-waktu sembahyang dan imsak yang mana amat penting untuk kita ni, khasnya dalam mengajarkan amal ibadat seperti ibadat sembahyang dan juga puasa. Selain tarikh masih 2023, takwim ini juga memfokuskan tarikh-tarikh hijrah 1444, 1445 hijrah, hari kebesaran Islam, hari kelepasan awam, halal kiblat dan sebagainya. Jadi untuk kita ni lihat kita ni kalender ni ada tema-tema sebenarnya. Setiap muka lembaran. Setiap tahun itu ada tema. Ada tema. Untuk tahun ini saja kita ni memfokuskan tentang pendidikan. Tentang pendidikan ya, pendidikan. Dan juga tani lihat fokus tahun lepas saja tani melihat tentang kepimpinan berpandukan sunnah Rasulullah. Tahun sebelumnya syiar manifestasi ketamadunan ummah. Jadi semua ini setiap tahun ada tema-temanya. Untuk kalender ini saya ni maklumkan kepada orang ramai lihat kalender ini. Tani tahulah ya, kalau orang biasa sudah mengambil
ia akan anda berbayarnya. Ia diedarkan maksudnya. Diedarkan. Ya. Ia diedarkan untuk orang awam, untuk orang ramai. Untuk orang ramai yang akan bermula pada hari ini ya. Hari ini? Mungkin sudah bermula hari ini, hari Khamis 22 Disember 2022, iaitu semasa waktu bekerja bermula 8.45 pagi hingga 11 pagi pada waktu pagi, maka waktu petang 2 petang hingga 3.30 petang. Yang akan diedarkan secara drive-thru iaitu di Balai Pameran Pusat Dakwah Islamiah. Baik, syukur Alhamdulillah. Baik, kita Alhamdulillah. masa amat mencemburi Ya. kita Ustaz. Tapi syukur Alhamdulillah kita telah pun mengenali mengenai dengan hargai masa bersama keluarga dan juga kita telah pun mengetahui bagaimana caranya untuk mendapatkan kalender dari Pusat Dakwah Islamiah ini. Syukur Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Pilihan Haji Ridwan bin Pilihan Haji Badaruddin atas kesudian pada hari ini dan insyaAllah kita akan bersua lagi.